Ucapan pelengkap majlis. Para hadirin yang dihormati, seterusnya majlis akan menjemput Yang Amat Berhormat Datuk Seri Sarani bin Muhammad, Menteri Besar Perak Darul Rizwan, untuk memberikan ucap tamal majlis makan malam apresiasi Dewan Belia Negeri Perak yang ketiga. Majlis dengan penuh hormat dan takzimnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam Perak sejahtera 2030. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ahli baitihi wa sahbihi ajma'in. Saudara pembicara majlis yang berhormat, Encik Khairuddin bin Abu Hanifah, pengurusi jawatan kuasa pendidikan pengajian tinggi Belia dan Sukan Negeri Perak, yang berhormat Puan Jenny Choi Thi Chen, Timbalan yang Ketua Dewan Negeri Perak Darul Rizwan, yang berusaha Encik Khairul Syahrin bin Muhammad, mantan Esko Kerajaan Negeri Perak, yang berusaha Encik Aldrin Ng, Pengarah Pasak, Encik Mio Rita Fitri bin Datuk Dr. Haji Mio Ridwan, pengurus besar Digital Perak Corporation Holdings, yang kita raikan mantan ahli jawatan kuasa dan juga perwakilan Dewan Belia Negeri Perak sesi ketiga 2021-2022, rakan-rakan media, seterusnya tuan, puan-puan, saudara-saudari yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan keberkatan dan limpahan rahmat telah diaturkan pertemuan kita pada malam ini untuk sama-sama kita meraihkan majlis malam apresiasi Dewan Belia yang ketiga pada malam ini. Terlebih dahulu saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Pusat Aspirasi Anak Perak ataupun PASAK yang mengambil inisiatif untuk menganjurkan majlis yang amat bermakna bagi kita menghargai peranan dan sumbangan ahli-ahli Dewan Belia Negeri Perak pada sidang yang lalu. Pada kesempatan ini juga saya mengucapkan syabas dan tahniah kepada seluruh ahli Dewan Belia Negeri Perak yang telah mengambil bahagian dengan melontarkan idea dan pandangan serta tengkuran yang membina sepanjang menjayakan persidangan Dewan Belia pada sidang yang lepas. Para hadirin yang saya hormati sekalian, sebelum saya meneruskan ucapan, saya menarik perhatian semua kepada titah Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridwan, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfullah, ketika baginda merasmikan mesyuarat pertama tahun kelima Dewan Negeri Perak Darul Ridwan ke-14 pada 28 Mac tahun 2022. Baginda menitahkan supaya golongan belia diberi lebih kepercayaan untuk mengambil tanggungjawab lebih besar dalam agenda membina negara bangsa
para belia wajar diasuh, dididik, dibimbing dan diberikan kepercayaan untuk berperan lebih aktif dalam membina negara yang maju dan makmur manakala rakyatnya bersatu padu. Titah tuanku itu bukan sahaja menggambarkan keprihatinan mendalam baginda terhadap peranan penting golongan belia, tetapi menjadi cerminan komitmen kerajaan tuanku untuk menjadikan orang muda sebagai pemacu penting dalam pembangunan negeri maupun negara Malaysia. Dalam konteks ini, saya sebagai Menteri Besar bersama dengan rakan-rakan dalam kerajaan negeri sentiasa menaruh kepercayaan kepada kesyaknaan dan kemampuan orang muda dalam menjayakan setiap dasar dan polisi yang dirangka serta dilaksanakan. Saya ambil contoh. Ketika kita merangka Pelan Pembangunan Perak Sejahtera 2030, orang muda adalah antara paling aktif dalam melontarkan pandangan yang konstruktif dalam sesi-sesi libat urus. Orang muda Perak dari berbagai latar belakang bersama-sama mencurahkan buah fikiran bagi memastikan pelan ini benar-benar berpaut kepada cabaran masa hadapan. Mereka telah berhujah mengenai teknologi sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi. Orang muda telah membahaskan mengenai tenaga mahir, orang muda sebagai indikator kemajuan. Mereka bercakap mengenai isu-isu jaringan keselamatan sosial. Begitu juga hal-hal yang menyentuh ekonomi baru serta pembentukan polisi berorientasikan rakyat. Berkat dukungan serta pengembalian idea dan suara orang muda serta cetusan minda lapisan masyarakat tanpa mengira kaum dan agama, kita berjaya membina satu pelan pembangunan yang begitu inklusif, dinamik dan juga realistik. Hari ini genap 555 hari sejak pelan ini dilancarkan pada 15 Jun 2022. Sudah 1 tahun, 6 bulan dan 7 hari pelan ini menjadi kompas yang memandu kita ke arah menjadikan Perak sebagai sebuah negeri yang makmur dan sejahtera. Alhamdulillah, dalam tempoh itu Pelan Perak Sejahtera telah merangkangkan berbagai kejayaan. Dari sebuah negeri yang tersepak jatuh akibat hambatan COVID-19 yang telah memporak-porandakan ekonomi, negeri kita kini kembali menjadi tumpuan pelabur. Selepas berdepan defisit kuat kali pertama dalam tempoh 12 tahun akibat pandemik pada tahun 2020, kedudukan keuangan negeri kembali kukuh dengan mencatatkan surplus hampir 30 juta ringgit pada tahun 2022. InsyaAllah, dengan prestasi kutipan hasil yang memberangsangkan tahun ini, kita yakin untuk sekali lagi merekodkan surplus pada tahun 2023. Dengan kedudukan fiskal ekonomi yang semakin kukuh, didokong pula dengan prestasi kutipan hasil yang semakin baik, maka Perak berjaya mempersembahkan belanjawan negeri Perak 2024 yang bernilai 1.35 bilion ringgit, iaitu yang tertinggi dalam sejarah, seperti yang telah saya bentangkan pada 1 Disember yang lalu. Dengan itu, kita dapat menambahkan jumlah bantuan kepada rakyat yang memerlukan. Kita dapat meningkatkan bantuan kepada usahawan muda. Kita dapat menyuntik dana untuk memacu sumber ekonomi baru. Kita dapat mewujudkan lebih banyak program pengupayaan ekonomi rakyat dengan harapan kita dapat memaknakan
Perak Sejahtera 2030, iaitu memakmurkan negeri dan mensejahterakan rakyat. Pun begitu, saudara dan saudari sekalian, perjalanan kita masih jauh. Meskipun perjalanan 1 tahun, 6 bulan dan 7 hari sudah membuahkan kejayaan yang baik, tetapi masih banyak cabaran besar yang perlu kita harungi pada tahun-tahun yang mendatang ini. Masih banyak ruang dan peluang untuk kita sama-sama isi dan kita jayakan. Dan seperti yang selalu saya sebut, kunci kepada kejayaan Pelan Perak Sejahtera 2030 banyak bergantung kepada peranan dan juga keupayaan orang muda negeri Perak. Bayangkan sahaja daripada kira-kira 2,6 juta populasi rakyat Perak, 51,1% daripadanya adalah golongan muda berusia 15 hingga 30 tahun. Angka ini sudah cukup menceritakan betapa pentingnya peranan orang muda dalam pembangunan negeri Perak. Kerana orang muda, termasuk anak-anak muda di hadapan saya pada malam inilah yang menentukan rupa wajah Perak pada tahun 2030 kelak. Kerana semangat kepada pembentukan pelan ini sendiri adalah untuk kita mempersiapkan anak-anak muda mendepani cabaran menjelang tahun 2030 nanti. Saya ingin melihat anak muda mendapat limpahan manfaat daripada projek berimpak tinggi, iaitu Automotive High Technology Valley atau singkatannya AHTV di Tanjung Malik, termasuk dalam pendedahan dan penguasaan teknologi otomotif. Saya juga mahu melihat projek Lumut Maritime Industrial City atau LUMIC, iaitu pelaburan berimpak tinggi bernilai 72 bilion ringgit di Manjung, akan menjadi pelantang kepada anak muda untuk membina kerjaya dengan menceburi bidang strategi. Kalau di HDB yang menjanjikan pelaburan 32 bilion ringgit dengan peluang pekerjaan 160,000 peluang pekerjaan, maka di LUMIC dengan pelaburan 72 bilion ringgit untuk tempoh 25 tahun menawarkan tidak kurang daripada 55,000 peluang pekerjaan. Saya juga mahu melihat kewujudan kawasan industri Ipoh Raya Integrated Park di Simpang Kulai dan pembinaan kilang konglomerat Global XP Power di Seri Iskandar akan menjadi pelantang kepada anak muda mendapat peluang pekerjaan yang berkualiti. Dan saya juga berkehendakkan anak muda merebut peluang kepada inisiatif mewujudkan Perak Halal Industrial Park ataupun Perak HIP di Lekir agar mereka dapat manfaat daripada ledakan potensi industri halal dunia. Begitu juga projek kawasan perindustrian berteknologi tinggi di Krian seperti yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam Belanjawan 2024 yang dijaga akan menjadi pemacu kepada pertumbuhan ekonomi masa hadapan. Semua ini kita lakukan untuk membina kecerahan masa hadapan untuk anak-anak muda Perak. Maka saya mengajak mantan-mantan ahli Dewan Belia untuk sama-sama menjayakan agenda besar ini. Saya berharap anak-anak muda sekalian menjadi jurucakap untuk berkempen, mengajak rakan-rakan untuk mengambil peluang atas segala inisiatif yang sedang dan akan dilaksanakan ini. Mudah-mudahan selepas ini kita tidak lagi mendengar ada anak-anak Perak yang terpaksa merantau semata-mata untuk mendapatkan pekerjaan. Untuk makluman anak-anak sekalian, semasa kita membuat sesi libat urus dengan Institut Darul Ridwan atau IDR selepas COVID-19 melanda kita,
kita temui angka yang mengejutkan, iaitu dalam tempoh 10 tahun daripada tahun 2000 hingga 2010. Daripada tahun 2010 hingga 2020, rekod menunjukkan tidak kurang daripada 110,000 orang muda negeri Perak, ni young talent, bakat-bakat muda yang telah meninggalkan Perak kerana mencari pekerjaan di luar negeri Perak. Jadi apabila saya katakan tadi kita mendapat limpahan rezeki, pelabur-pelabur baru akan datang, selain daripada GD akan membawa masuk pelaburan sebanyak 32 bilion ringgit atas nama ASDB di Tanjung Balai. Pada waktu yang sama, Kroton sedang dalam proses memindahkan keseluruhan operasi Proton di Shah Alam akan dibawa ke Proton City Tanjung Balai menjelang tahun 2027. Sekarang mereka telah memindahkan lebih kurang 3,000 orang, tapi keseluruhan pekerjanya 10,000 orang akan berpindah beroperasi di Tanjung Balai menjelang 2027. Bermakna 10,000 orang pekerja akan membawa bersama 10,000 pasangan. Jika setiap keluarga ada sedikitnya 3 orang anak, kuratanya lagi 30,000 orang, maka jumlah keseluruhan penduduk baru Proton City menjelang 2027 ialah tidak kurang daripada 50,000 orang. Dengan 50,000 orang itu, 10 keluarga memerlukan 10 buah rumah. Orang muda yang ada ruang untuk menceburkan diri dalam bidang perumahan boleh membayangkan di mana 10,000 buah rumah itu akan didirikan. Saya menjangkakan bukan sahaja kawasan di Proton City dan Tanjung Balai, tapi limpahan rahmat rezeki itu akan sampai ke Perak, akan sampai ke Slam River, akan sampai ke Sukai, malahan juga ke Tabah. Orang muda depan saya sebutkan ini, janganlah nanti dikatakan Menteri Besar tak menyebarkan maklumat. Kita ada housing developers yang ramai, kebanyakan yang sudah berusia. Takkan orang muda tak nampak apa patut dibuat untuk menyediakan sekurang-kurang 10,000 buah rumah tambahan bagi kawasan Perak Selatan. Takkan orang muda tak nampak dengan pertambahan sekurang-kurang 50,000 orang ini, takkan orang muda Perak tak nampak ada peluang perniagaan di situ. Takkan orang muda tak nampak ada peluang untuk membuka kedai dobi, untuk buka kedai basikal, untuk buka workshop. Takkan tak nampak untuk buka kedai buku. Takkan tak nampak untuk tambah gerai burger. Tak nampak untuk buka kedai kopi. Takkan orang muda tak nampak. Orang muda Perak jangan salahkan Menteri Besar jika ada orang Selangor datang ke Tanjung Balai. Kita tak boleh menghalang orang muda Selangor datang untuk mencari pekerjaan, mengisi kekosongan, merebut peluang perniagaan. Kalau orang muda Perak tidak merebut peluang itu, kita tak boleh menghalang orang Selangor, orang daripada Sabak Bernam, orang daripada Serendah untuk datang ke Tanjung Balai. Jadi saya lontarkan ini supaya orang Perak dapat melihat apa yang saya sebutkan tadi. Kerana ia sudah berlaku, syarikat JD telah datang untuk berjumpa Kerajaan Negeri Perak pada hari Selasa yang lepas dan telah mengesahkan mereka akan bawa masuk 32 bilion ringgit dan memaklumkan kepada kita bahawa mereka berminat untuk membina sebuah universiti JD di kawasan Tanjung Balai. Tak kalau orang muda tak nampak bila ada sebuah universiti, bermakna akan ada ribuan pelajar dari universiti dan sudah tentu ada peluang-peluang untuk penambahan rezeki. Jadi ini adalah amanat saya kepada pemimpin-pemimpin belia
yang dahulunya telah bercakap, telah berbahas dalam Dewan Negeri. Kali ini kita nak menjadikan apa yang kita cakap itu adalah kenyataan. Itu akan berlaku di Tanjung Malik dan ia sudah bermula sekarang. Harga-harga tanah telah pun meningkat dan saya telah dihujani oleh permintaan tinggi. Ramai orang sudah mengintai peluang-peluang itu dan tidak kecuali adalah orang-orang daripada luar negeri Perak. Saya cakap terus terang, saya tak boleh menghalang orang luar negeri Perak untuk datang mencari rezeki, dan pada waktu yang sama ada juga orang Perak mencari rezeki di tempat lain. Ini bermakna kalau sebelum ini saya katakan tadi 110,000 orang belia telah keluar yang menyeberangi sempadan Tanjung Malik untuk pergi ke Selangor cari pekerjaan, untuk pergi ke Johor cari pekerjaan. Sepatutnya menjelang 2030 orang muda Perak tidak perlu untuk menyeberang Tanjung Malik, sebab di Tanjung Malik telah tersedia sekurang-kurangnya 160,000 peluang pekerjaan. Bila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengumumkan bahawa satu industrial park berteknologi tinggi akan ditubuhkan di Krian. Kerana macam saya sebutkan sekali, apabila pengusaha-pengusaha ataupun pelabur-pelabur yang sekarang ini sedang menjalankan perniagaan dan perusahaan mereka di Bayan Baru, di Batu Kawan, di Bayan Lepas, di Pulau Pinang sudah register. Mereka yang nak memperluaskan perniagaan dia datang jumpa saya, minta kita menyediakan tanah-tanah untuk mereka menambah, memperluaskan peluang-peluang perusahaan mereka di dalam negeri Perak, tapi kena berhampiran dengan Penang Port, dengan lapangan terbang antarabangsa Bayan Lepas. Saya jumpa Perdana Menteri, walaupun saya tahu negeri lain banyak minta, tapi Alhamdulillah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bersetuju untuk mengumumkan bahawa pusat perindustrian baru berteknologi tinggi seperti mana ada di Kuala High-Tech Park akan dibina di Krian. Dan minggu lepas Expo Kerajaan Negeri telah pun membuat keputusan, ada tanah telah kita kirim. Semalam Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bisikkan kepada saya lagi semasa bertemu dengan dia di UPSI. Saya bagi jaminan bahawa kita sudah pun ada tapak yang kita akan cadangkan di Krian. Maksudnya, kalau dahulu ada anak muda Perak yang menyeberangi sempadan Krian ke Pulau Pinang kan nak cari pekerjaan di Pulau Pinang, jadi dengan adanya pusat perindustrian baru di Krian, orang Perak, anak muda Perak yang saya katakan tadi ada 110,000 orang yang meninggalkan Perak, sepatutnya akan datang ini. Tidak ada anak Perak yang bawa diri ke seberang sempadan Krian untuk bekerja di Pulau Pinang, sebab kita akan menyediakan peluang pekerjaan baru di situ. Bila ramai orang yang pergi ke Johor kerana nak bekerja di pelabuhan Tanjung Lepas, apabila saya sebutkan negeri Perak selepas COVID, saya akan buka pintu kepada pelabur-pelabur untuk bagi peluang pekerjaan kepada orang muda. Ramai orang nasihatkan saya, kalau nak maju sebagai negeri perindustrian, kita kena ada pelabuhan. Johor maju sebab ada pelabuhan Tanjung Lepas. Di Pulau Pinang maju sebab ada Penang Port. Selangor maju sebab ada pelabuhan Kelang. Saya katakan kita ada pelabuhan Lumut. Tapi pelabuhan Lumut sahaja tidak mencukupi. Sebab itu kita bernasib baik pada tahun 2021 kita dikunjungi oleh 19 orang duta Eropah, 19 orang EU ambassadors. Dia datang jumpa kita bawa dia melawat negeri Perak, kita bawa dia ke Royal Globe, kita bawa dia sekitar Ipoh, tapi kita bawa dia ke Lumut Port. Dalam 19 orang ambassador itu ada satu orang telah jatuh hati kepada Lumut Port, iaitu Duta Belgium. Dia katakan bahawa apa yang ada di Lumut Port, lembaga sungai yang ada di Lumut itu
sama dengan apa yang ada di Antwerp Port di Belgium. Maka dia menawarkan kepada kita untuk berkolaborasi dengan kita bagi membangunkan Lumut sebagai Lumut Maritime International City yang saya sebutkan tadi. Nilai 72 bilion ringgit pelaburan dengan janji pekerjaan sekurang-kurangnya 55,000 orang. Jadi bukan sahaja port yang akan dibangunkan, bukan sahaja Lumut Port itu, tetapi keseluruhan Lumut sampai ke Bagan Datuk akan dibangunkan sebagai industri maritim. Industri maritim, bukan sahaja port, tetapi pusat perindustrian maritim, sama seperti mana yang ada di Antwerp Port. Bila saya lontarkan idea itu, ada orang kata ini adalah janji-janji kosong. Saya nak maklumkan kepada anak muda, hari Isnin yang lepas telah diadakan majlis menandatangani MOU di antara PKMP dengan pengurusan Antwerp Port di Hotel Casuarina, dan pada hari yang sama EU Kesatuan Eropah telah mengumumkan mereka bersetuju memberikan geran pembangunan sebanyak 9.5 juta ringgit kepada PKMP dan PUOB ataupun pengurusan Antwerp. Jadi maknanya cerita tentang pembangunan yang kita nak buat di Tanjung Balin sedang dalam proses, ia bukan omong-omong kosong. Apa yang kita nak bangunkan Lumut sebagai Lumit bukan omong kosong, telah ada tanda tangan, telah ada geran pembangunan, dan kita nak bangunkan pusat industri berteknologi di Krian, bukan omong kosong sebab ia datang daripada Pengumuman Perdana Menteri. Semalam PN umum sekali lagi kepada saya, jadikan ia sebagai satu kejayaan yang baik untuk negeri Perak. Anak muda depan saya, pemimpin muda yang ada pengaruh, tolong maklumkan kepada orang muda negeri Perak, seluruh kawasan yang kita nak bangunkan ini memerlukan talent, memerlukan kemahiran, memerlukan anak muda Perak yang ada kemahiran dalam bidang TVET. Sebab itu salah satu daripada 6 agenda Perak Sejahtera 2030, kita letakkan Perak sebagai koridor TVET. Dalam Perak ini ada 100 IPT. Daripada 100 IPT, ada 38 IPT yang menawarkan TVET. Daripada college community kepada sekolah menengah vokasional, sekolah menengah teknik, politeknik, universiti-universiti yang menyediakan subjek TVET. Saya nak bagi ruang kepada orang muda Perak untuk mempunyai kemahiran dalam bidang TVET, sebab semua yang datang melabur membuka kilang perusahaan, dia memerlukan orang muda yang ada kemahiran TVET. Jika pemimpin belia yang ada depan saya ini gagal untuk gunakan pengaruh nak sebar luaskan kepada orang ramai, sehingga anak-anak muda di luar sana tak sedar bahawa kita sedang membuka pusat-pusat industri, dan saya sebar luaskan, kita memerlukan tenaga-tenaga muda yang ada kemahiran TVET ini. Jika anak-anak depan saya ini gagal untuk menggunakan pengaruh, memaklumkan kepada mereka, dan mereka hilang peluang itu, maka jangan salahkan saya kalau nanti Perak terpaksa mengimport pekerja-pekerja luar, bukan saja luar dari Perak, tetapi mungkin datang daripada Bangladesh, datang daripada Myanmar, datang daripada Thailand, datang daripada Indonesia, memenuhi ruang di Lumut, memenuhi ruang di Tanjung Balin dan juga Krian. Sebab peluang terbuka luas. Daripada sekarang, kalau masuk TVET tahun depan, 3 tahun dia sudah dapat diploma. Sepatutnya 2027 apabila Proton telah memindahkan keseluruhan perusahaan dia ke Proton City, sepatutnya orang yang ada diploma TVET 3 tahun daripada sekarang
dia sudah peluang mendapat pekerjaan dalam HDB. Ini saya nak bagi tahu terus terang sebab kerja untuk membuka peluang pelaburan kerajaan sedang buat dan ia akan menjadi kenyataan. Saya cukup yakin, saya cukup optimis sebab saya bukan cinta kosong. Saya terlibat sepenuhnya. Saya pergi bersama-sama dengan PKP ke Belgium untuk melihat bagaimana suasana di situ. Dan saya tahu apa sedang berlaku. Saya pergi ke YBJ ikut sekali ke Gini, pergi ke Shanghai. Kita nak tengok, kita bawa pelaburan dan semua ini kita lakukan dengan penuh keyakinan. Saya cukup yakin sebab Pelan Perak Sejahtera 2030 dengan menggunakan tema Perak Makmur Rakyat Sejahtera. Saya tahu bila saya jadi Menteri Besar, saya masuk ke Dewan Menteri Besar 10 Disember 2020, saya tengok kantung kerajaan negeri sudah kering. Saya Menteri Besar yang pertama berani memotong bajet. 2020 saya potong bajet. Walaupun ramai orang tak suka, saya potong bajet sehingga menyebabkan kita terpaksa ikat perut kerana saya tak nak rakyat Perak berhutang. Saya tak nak Menteri Besar Perak meninggal hutang kepada generasi dia. Kita potong bajet. Tapi pada waktu yang sama saya sedar COVID-19 telah menyebabkan sekurang-kurang 53,000 orang kehilangan pekerjaan. COVID-19 telah menyebabkan sekurang-kurang 80,000 orang usahawan hilang punca pendapatan. Bila kita tutup food court, kita tutup pasar malam, kita tutup pasar pagi, kita tutup restoran, kita tutup gerai makan, kita tutup kedai burger, maka sekurang-kurangnya 80,000 orang kehilangan pekerjaan. Maka tugas saya ialah untuk mengembalikan peluang pekerjaan kepada orang yang hilang pekerjaan dan mengembalikan peluang perniagaan kepada orang yang hilang perniagaan. Sebab itu kita buat ini. Kita punya teori mudah saja, apabila banyak kilang dibuka, banyak pusat perusahaan dibuka, ramai orang akan dapat peluang pekerjaan. Bila orang dapat pekerjaan, orang akan dapat pendapatan tetap. Bila dia ada pendapatan tetap, dia akan berbelanja. Bila dia nak berbelanja, supermarket akan maju, pekerja supermarket akan dapat gaji. Harga market pun akan maju, pekerja akan dapat gaji. Bila Lumik dibuka, orang dapat peluang pekerjaan, orang akan berbelanja. Bila dia berbelanja, yang jual nasi lemak pun dapat wang. Kalau dia buat nasi lemak bungkus dengan daun pisang, yang jual daun pisang pun akan dapat wang. Orang yang buka kedai baruku daripada kampung kacang putih pun akan dapat wang. Jadi bila orang ada wang untuk berbelanja, itulah dinamakan kemakmuran. Itu sebab saya katakan tadi, peluang pekerjaan kena diwujudkan di sini. Bila saya sebutkan rumah-rumah kena dibina di selatan Perak. Kalau orang Perak tak mengambil peluang untuk membina 10,000 rumah kepada pekerja-pekerja baru, tiba-tiba kerajaan Selangor buat perumahan baru di Bukit Jelutong. Kita tak boleh marah jika pekerja-pekerja Proton City berulang hari-hari daripada Bukit Jelutong. Yang kita rugi, mereka datang kembali, dia balik, dia berbelanja di luar Perak. Maka Perak tak akan dapat apa-apa. Sebab itu saya sebutkan tadi, bila saya katakan kita bangunkan Tanjung Malek, kalau tak ada kedai basikal dibuka di Tanjung Malek, orang Selangor buka kedai basikal, maka pekerja-pekerja dibeli basikal di Selangor. Kalau orang di Perak tidak memperbanyakkan kedai burger dia di Tanjung Malek, maka pekerja-pekerja itu akan beli burger di Selangor. Kita tak boleh marah kalau Selangor lebih kaya daripada kita. Tak boleh marah jika orang-orang Perak datang untuk buka lebih banyak kedai buku, kedai komputer, kedai kopi, restoran dalam kawasan Perak ini. Maka orang sebelah sana akan buka. Jadi orang-orang yang bekerja di Kota City akan berbelanja di Selangor. Orang Selangor yang akan dapat peluang perniagaan. Sebab itu saya jual benda ini supaya orang muda yang jadi pemimpin buka mata dan tolong dengan segera fikir sekarang
menjelang 2027, 2030, orang muda sekarang dan orang muda ada di Perak berada di mana dalam tempoh itu? 2027, 2030 saya akan berusia 70 tahun. Kalau umur panjang, saya nak tengoklah di kalangan pemimpin belia yang makan malam-malam ini ada perusahaannya di Tanjung Malik. Saya nak tengok. Kalau umur 70, nanti tengok saya bertongkat, kenalkan diri Datuk Seri, saya di antara orang yang makan malam di Roof malam tu yang dengar ucapan ini. Saya di antara orang yang telah menyahut jabatan itu. Kalau bukan saya pun adik saya. Kalau bukan adik saya pun sepupu bapa saya. Kalau bukan sepupu bapa saya pun ahli persatuan belia yang saya pimpin. Barulah saya akan rasa puas hati kalau sempat saya lihat. So itu adalah cabaran saya malam ini kepada anak-anak muda yang saya yakin mempunyai pengaruh untuk bercakap kepada anak muda yang lain. Jadi seperti mana yang disebut oleh YB Khairudin tadi, banyak isu yang bersifat konstruktif yang telah dijelmakan sepanjang sesi persidangan Dewan Belia Perak yang lalu. Ia telah mencerminkan kecaraan ahli Dewan Belia terhadap perkembangan sosio-ekonomi negeri Perak. Jadi bukan setakat kita berdebat, bukan setakat kita bersyarah, bukan setakat kita berkempen, tetapi kepimpinan kita mesti diserlahkan dalam bentuk kejayaan kita untuk menyambut cabaran yang saya sebutkan tadi. Kerana pemimpin yang ada sekarang dalam Dewan Negeri ini, YB Jenny adalah yang muda lah saya rasa. How old are you? 30? 25. Bermakna pada tahun 2030 dia tak sampai 50 lagi lah. Sekarang dia jadi timbalan speaker Dewan Negeri Perak. Dan saya yakin tempat saya ni akan berjaya untuk membuktikan bahawa pimpinan pemilihan saudara-saudari sebagai ahli Dewan Negeri Belia bukanlah satu sia-sia, dan dibuktikan bahawa kita mampu untuk mewarisi kepimpinan yang ada, dan saudara-saudari adalah orang yang bertanggungjawab untuk meneruskan apa yang saya sebutkan tadi, pembangunan di AHDB Tanjung Malik, malahan di Lumuk akan mengambil masa 25 tahun daripada sekarang. Saya umur 63 campur 25 bermakna 88 tahun pada waktu 25 tahun akan datang. Kalau umur saya panjang, insya-Allah saya nak tengok kejadian itu. Kalau tidak, saya doakan supaya orang dalam Dewan ini akan menjadi orang yang berjaya sempena dengan pelaburan besar di Lumik nanti, insya-Allah. Itulah saja perkara saya malam ini. Minta maaf kalau saya cakap agak sikit, sebab ini peluang saya untuk berhadapan dengan anak-anak muda. Mudah-mudahan ia menjadi kenyataan dan bukan retorik. Selalu saya sebutkan, I'm a politician, tapi I'm a teacher. Saya cikgu matematik. Cikgu matematik 2 kali 2 ialah 4. Cikgu matematik kalau dia kata 2 kali 2 5, orang percaya sebab dia cikgu. Tapi cikgu tak boleh bohong, 2 kali 2 adalah 5. Jadi straightforward. Yang boleh katakan boleh, yang tak boleh katakan tak boleh. Bila saya kata saya nak bangunkan negeri, saya kata saya nak buat HDB, GD dah datang. Saya kata saya nak bangunkan Lumik, EU dah datang. Saya kata saya nak bangunkan Krian, PM dah datang. So itu adalah 2 kali 2 4. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Muhammad Datuk Seri atas ucapan sebentar tadi. Diminta yang orang untuk kekal berada atas pentas bagi meneruskan sesi penyerahan sijil. Oleh itu dijemput Yang Berhormat Encik Khairudin untuk turut berada di atas pentas bagi meneruskan sesi penyerahan sijil penghargaan kepada para perwakilan. Penyerahan yang pertama kepada mantan perwakilan Dewan Belia. Untuk makluman Datuk Seri, ada 37 orang yang hadir pada hari ini. Baik, untuk perwakilan yang pertama, saya jemput Saudari Puan Nova Syahira binti Syarif, lantikan khas
Okiyo. Seterusnya Zulfarli bin Syahrul. Maaf. Seterusnya Muhammad Fakhrul Nizam, Keneri. Seterusnya N04 Kampai, Aini Adni. Seterusnya N07 Batu Kurau, Muhammad Haikal Hakimi. Seterusnya N08 Tipisero, Muhammad Faris Hakim. Seterusnya N09 Kuala Kurau, Muhammad Syazwan bin Hamzah. Seterusnya mantan ahli dewan beliau N10 Alo Bongsu, Ikhwan Syafiq bin Ibrahim. Seterusnya N11 Duduk Semondor, Muhammad Faiz Nazrin bin Zulkifli. Seterusnya N13 Kuala Sepetang Ahmad Kushairi Zainul. Seterusnya N14 Sakat Jerin Saudari Nur Fazlina Kafardi. Seterusnya N19 Cengkong Muhammad Fazil. Seterusnya N21 Lita Muhammad El Falah. Seterusnya dijemput N22 Jalur Muhammad Zakwan bin Johari. Seterusnya N23 Manjoy
Saudari Amira Husna. Seterusnya Guru kita Muhammad Suhail. Seterusnya Endocrinolog Klinik Saudari Tan Lee Hei. Amir Syazwan bin Muhammad Roslan. Seterusnya N32 Mengelebu Muhammad Nadir Suhail. Seterusnya N35 Manjo Mio Muhammad Faris Mio Abdul Rahman. Seterusnya dijemput N39 Lanjo Dr. Ahmad Zaid bin Ismail. Seterusnya N40 Porter Muhammad Faris bin Muhammad Ismi. Seterusnya N42 Kranji Amirul Ana bin Muhammad Nur. Seterusnya N43 Tolaska Saudari Nurul Izzati binti Azmi. Jemput N44 Sungai Rapat Tun Akmal bin Hampuah. Seterusnya N46 Teja Muhammad Firdaus bin Hamdan. Seterusnya N47 Cendria Ahmad Muzakir bin Ahmad Uthman. Seterusnya N48 Aikuning Saudari Hadisa Syahirah binti Syahir. Seterusnya N49 Sungai Manik dijemput Muhammad Aidil Fitri bin Jalaluddin.
Seterusnya N50 Kampung Gajah Muhammad Amirul Hafiz bin Abdul Rahman. Seterusnya N51 Pasir Panjang Muhammad Nur Hazwan bin Muhammad Fuad. Seterusnya N52 Kuangko Mukhlis bin Zamri. Seterusnya N54 Hutan Melintang Muhammad Syaban bin Ali. Seterusnya N56 Cakap Jo dijemput Muhammad Hafiz bin Muhammad Syaimi. Seterusnya N57 Sungkai dijemput Muhammad Azuri Fikri bin Muhammad Azlan. Seterusnya N58 Slim Munirah binti Muhammad. Seterusnya N59 Merah Aisyah Fatin Najiyah binti Zulbahari. Seterusnya yang terakhir N02 Temengoh Muhammad Amizah bin Lokman. Hadirin sekalian, majlis diteruskan sesi penyerahan sijil kepada mantan jawatan kuasa. Oleh itu majlis menjemput Encik Muhammad Puhas bin Saleh, mantan Pimpinan Speaker 1, dipersilakan. Seterusnya dijemput Encik Muhammad Arif Zaki bin Dato' Haji Zulkafli, mantan Pimpinan Speaker 2. Seterusnya Encik Muhammad Afifi bin Muhammad Arif, mantan Timbalan Setiausaha 1. Ahli jawatan kuasa yang terakhir Encik Muhammad Daniel bin Azli, mantan Timbalan Setiausaha 2. Datuk Seri serta hadirin sekalian, majlis diteruskan lagi dengan sesi penyerahan sijil kepada mantan Sekretariat Dewan Belia.